Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syanini binti Muhammad Hanif, ilmu matrik A176327. Mewakili kumpulan saya bersama Nur Syanini binti Muhammad Hanif A176356 akan membentangkan tugasan kerja kami yang bertajuk Pendekatan Wasatiyah menurut Al-Qadrawi bagi menangani ikhtilaf fiqh dalam kalangan masyarakat Islam Nusantara. Pengenalan. Islam adalah hukum yang syumul di mana ia merupakan agama yang menganjurkan keamanan sejagat. Ia bukan sahaja mengatur hubungan antara pencipta dan makhluk tetapi juga menekankan hubungan antara makhluk. Hubungan antara makhluk ini termasuklah hubungan antara orang Islam dan bukan Islam. Namun, senario terbaru ini memaparkan konflik dalaman sesama umat Islam dalam segenap lapisan masyarakat. Tidak terkecuali aspek hukum Islam atau fiqh mendapat perhatian yang sama. Ini melibatkan isu fiqh sama ada isu berulang atau isu baharu. Perselisihan ini adalah hasil daripada konflik dalam metodologi dan pendekatan antara dua mazhab yang bertentangan. Seterusnya adalah permasalahan. Manusia merupakan makhluk homo conflictus, iaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbezaan, pertentangan dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa, pertentangan idea ataupun fizikal. Walaupun Islam ni agama yang menekankan persaudaraan dan perpaduan dalam kalangan umat Islam, namun perpecahan dan konflik tetap wujud semenjak dari zaman awal Islam. Perpecahan politik pada peringkat awalnya melahirkan fragmentasi pelbagai dimensi masyarakat Islam, sama ada dalam aspek akidah, fiqh dan sebagainya. Proses perubahan yang berlaku dari bentuk masyarakat tradisional ke masyarakat moden atau dari masyarakat pertanian kepada industri dan beralih kepada masyarakat komunikasi dan teknologi maklumat ICT kini tetap menampilkan sisi lama ikhtilaf fiqh. Kebanyakan masalah lama old problem masih belum selesai secara tuntas dan masih menjadi recycle konflik, sedangkan masalah baru new problem mula menular dalam realiti masyarakat Islam di Nusantara. Begitu juga timbul masalah emerging problem yang merentas sempadan mazhab fiqh. Penjelasan ini dapat dilihat dalam teori OOPS. Secara terperinci, teori OOPS ini yang pertama, old problem masalah lama adalah merupakan konflik dalaman antara sesama mazhab atau dalam lingkungan mazhab, intramazhab dalam masyarakat Islam Malaysia di Malaysia khususnya Nusantara amnya. Senario ini masih wujud walaupun negara telah merdeka. Misalnya, di Malaysia dikenali sebagai konflik antara Syafi'iyah dengan Salafiyah. Ia dinamakan dengan konflik kaum tua dan kaum muda. Usaha mewujudkan reformasi dalam masyarakat Melayu melalui gerakan Islah pada awal abad ke-20 mencetuskan konflik dalam masyarakat Melayu. Isu-isu yang diperselisihkan ini dapat dilihat dalam masalah. Pertama, membaca bismillah secara nyaring dalam solat nyaring. Yang kedua, membaca kunut dalam solat subuh, lafaz Sayyidina dalam tasyahud. Wirid berjemaah dengan suara nyaring selepas solat jemaah, melakukan azan 2 kali sebelum solat Jumaat, sembahyang sunat qabliyah solat Jumaat selepas azan pertama dan lain-lain. Seterusnya adalah new problem, masalah baru yang merujuk kepada konflik luaran mazhab intermazhab. Masyarakat Melayu Islam di Malaysia khususnya di Nusantara tidak dapat terkecuali dalam masalah dan konflik luaran. Misalnya, kini timbul konflik antara mazhab Sunni dengan mazhab Syiah. Pengaruh revolusi Iran turut mengimport aliran mazhab Syiah ke alam Melayu buat kali kedua selepas berjaya ditangkis dalam sejarah alam Melayu. Aliran ini mula mendapat tempat di Indonesia dan turut membuka pusat ibadat atau pertemuan di kawasan masyarakat Melayu yang menganut mazhab Syafi'i di Malaysia. Namun, mereka mempunyai praktik yang berbeza dengan penganut mazhab Syafi'i. Antara perbezaan ini adalah membasuh kaki ketika berwuduk, azan, sujud, waktu solat dan jamak solat, qunut dan nikah mut'ah. Akhir sekali adalah emerging problem, iaitu kemunculan masalah. Kemunculan masalah dalam masyarakat Islam merentasi sepada konflik intermazhab dan intramazhab fiqh. Ini termasuklah kelahiran ajaran-ajaran sesat dan salah. Begitu juga aliran yang tidak dikenali dalam sejarah perkembangan penerangan Islam seperti Ahmadiyah, Islam liberal, ISIS dan ajaran sesat dan salah. Selain itu, ia turut melibatkan konflik antara organisasi Islam, misalnya NU dengan Muhammadiyah dan antara parti politik Islam. Konflik ini kadang-kala mengatasi sepadan mazhab dan pegangan fiqh. Antara isu yang menjadi polemik adalah perjuangan LGBT, kebebasan beragama secara mutlak oleh kelompok Islam liberal, perjuangan menubuhkan negara Islam dan peperangan oleh kelompok ISIS yang bertopengkan Salafi jihadi, permulaan puasa dan Aidilfitri antara organisasi Islam, dan penularan ajaran sesat dan salah yang bertopengkan ajaran Islam seperti ajaran kahar, ayah pin dan seumpamanya.
Tajuk kajian lepas yang pertama, kajian oleh Basri Ibrahim 2010 yang bertajuk Perbezaan Pendapat dalam Perkara Cabang Fiqh, Analisis Terhadap Pandangan Al-Qadrawi, membincangkan tentang pengertian perbezaan pendapat dalam perkara cabang fiqh, lapangan punca sikap umat Islam di dalam menghadapi perbezaan pendapat, ada adab berbeza pendapat dan golongan yang boleh membuat penyelidikan di dalam isu yang menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan umat Islam. Yang kedua, Jurnal Hasri bin Harun 2021 yang bertajuk Fiqh Al-Itilaf dalam Gerakan Islam berdasarkan maqasid syariah. Jurnal ini membahaskan kepentingan fiqh itilaf sebagai satu proses membangunkan satu dimensi Islam yang terbaik berdasarkan maqasid syariah dan mendidik masyarakat tidak terlalu jumud dalam mendekati usaha kepada Islam yang lebih murni. Kajian ini mencadangkan untuk berani melakukan dan menampilkan keterbukaan dalam mendepani perbezaan kerana perbezaan itu tidaklah melibatkan hukum akidah dan tauhid yang sememangnya tiada ruang berbeza. Seterusnya, pengertian konsep wasatiyah menurut Yusuf Al-Qadrawi. Dari segi bahasa, wasatiyah merupakan satu perkataan yang berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata terbitan kepada perkataan wasata. Ianya membawa kepada beberapa pengertian iaitu kebajikan, pertengahan, keadilan, kebaikan dan perantaraan. Dari segi istilah, para ulama telah memberikan beberapa definisi kepada wasatiyah. Menurut Muhammad Qut, wasatiyah bermaksud keseimbangan, contohnya keseimbangan di antara kemampuan fizikal, mental dan spiritual, keseimbangan di antara keimanan kepada perkara leti yang dapat dirasai panca indera dan keimanan kepada perkara gaib yang tidak dapat dirasai panca indera. Menurut Yusuf Al-Qadrawi pula, wasatiyah membawa maksud pertengahan atau kesederhanaan di antara dua pihak yang saling bertembung dan berlawan, yang mana tidak hanya satu pihak yang memberi kesan dan menyingkirkan pihak yang lain dan setiap pihak tidak mengambil lebih daripada hak masing-masing yang sepatutnya. Seterusnya, dalil Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Maksudnya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Berikutnya adalah latar belakang Al-Qadrawi. Al-Qadrawi dilahirkan pada tahun 1926 di salah sebuah kampung di Republik Arab Mesir. Beliau menghabiskan masa di peringkat sekolah rendah dan menengah dengan menuntut ilmu di College Al-Azhar. Setelah menghabiskan pembelajarannya di peringkat sekolah menengah, beliau menyambung ke Fakulti Usuluddin Universiti Al-Azhar dan berjaya memperolehi ijazah sarjana muda kelas pertama. Beliau memperolehi ijazah almiah dan dilantik sebagai tenaga pengajar di Fakulti Bahasa Arab dalam tahun 1954. Dalam tahun 1960, beliau menyambung lagi di Fakulti Usuluddin dan berjaya memperolehi ijazah sarjana dalam bidang Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya adalah analisis kajian pendekatan wasatiyah menurut Yusuf Al-Qadrawi. Menurut Al-Qadrawi, para ulama yang memperjuangkan pendekatan wasatiyah ini terdapat pada setiap zaman bagi membimbing umat Islam untuk mengikuti manhaj Islam yang mudah dan memberikan kabar gembira sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Di antaranya ialah Syekh Rashid Ridha, Syekh Mahmud Shaltut dan Syekh Mustafa Zarqa. Manakala tokoh pertama yang menghasilkan penulisan berkenaan pendekatan wasatiyah ini ialah Syekh Muhammad Al-Madini. Karyanya yang berjudul Al-Wasatiyah fi Al-Islam adalah berdasarkan kepada konsep wasatiyah seperti mana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Tujuan karya ini dihasilkan adalah untuk menunjukkan kesempurnaan dan kesyumulan Islam serta kemampuannya untuk menjadi pendorong proses islah dalam masyarakat. Seterusnya, Al-Qadrawi pula mengambil wasatiyah sebagai pendekatan perjuangan dan dakwah beliau di tengah-tengah sesuana serta sebanyak aliran-aliran yang mengambil pendekatan keras dan ekstrim sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an. Seterusnya adalah faktor kecenderungan Al-Qadrawi terhadap pendekatan wasatiyah. Faktor terbesar yang mendorong Al-Qadrawi mengambil pendekatan wasatiyah ialah faktor tabiat agama Islam itu sendiri. Pendekatan wasatiyah bukanlah satu pendekatan yang sengaja direka cipta oleh beliau maupun oleh tokoh lain. Sebaliknya, ia merupakan intipati kepada ajaran Islam itu sendiri yang sentiasa menyeru kepada kesederhanaan. Yang kedua adalah faktor ilmu pengetahuan. Beliau mempunyai kemampuan untuk mengambil pendekatan wasatiyah di antara golongan zahiri yang terlalu terikat dengan zahir nas dan memahaminya secara literal semata-mata dan di antara golongan liberal yang mengabaikan nas dengan alasan untuk menepati maqasid syariah dan memperoleh maslahat. Beliau mampu untuk mengambil pendekatan wasatiyah dalam berhadapan dengan perbezaan pendapat yang pelbagai dalam isu-isu furuk.
Yang ketiga adalah faktor suasana. Al-Qadrawi dibesarkan dalam suasana masyarakat Mesir yang sentiasa bersederhana dalam segenap aspek kehidupan mereka. Oleh itu, ianya memberi kesan kepada pribadi beliau untuk sentiasa mengamalkan pendekatan wasatiyah dalam kehidupan. Yang keempat adalah faktor pengaruh Ikhwan Muslimun. Penyertaan Qaradawi dalam gerakan Ikhwan sewaktu usia mudanya amat mempengaruhi dirinya untuk sentiasa mengamalkan pendekatan wasatiyah. Gerakan Ikhwan yang diasaskan oleh Hasan Al-Banna merupakan sebuah gerakan yang sentiasa mengambil pendekatan sederhana. Hal ini dapat dilihat melalui seruan Al-Banna kepada kesederhanaan dan kesatuan dalam karyanya Usul 20 yang berusaha menyatukan aliran Salafi dan Sufi yang sudah sekian lama bertelagah. Yang kelima, faktor pergaulannya bersama ulama. Al-Qaradawi juga banyak terkesan dengan hasil didikan guru-gurunya yang mengambil pendekatan wasatiyah. Guru-gurunya seperti Al-Bahi Al-Kulli, Mahmud Shaltut dan Muhammad Al-Ghazali merupakan para ulama besar yang memang terkenal dengan pendekatan mereka yang bersikap sederhana. Hal ini dapat dilihat melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mereka yang sentiasa selari dengan pendekatan wasatiyah. Akhir sekali adalah faktor pribadi. Beliau sendiri mengakui bahawa beliau merupakan seorang yang sentiasa cenderung ke arah kesederhanaan dalam semua perkara. Beliau menyatakan bahawa tidak seperti sebahagian orang lain yang cenderung kepada pandangan yang ketat dan keras ataupun sebahagian lain yang cenderung kepada pandangan yang bermudah-mudah. Beliau sentiasa mendapati dirinya cenderung untuk mengambil prinsip yang sederhana. Ciri-ciri wasatiyah menurut Yusuf Al-Qaradawi, sikap pertengahan di antara golongan yang menyeru kepada amalan bermazhab yang sempit dengan golongan yang menyeru kepada kebebasan dari terikat dengan mazhab secara mutlak. Yang kedua, sikap pertengahan di antara golongan yang berhukum dengan akal semata-mata walaupun menyalahi nas yang qat'i dengan golongan yang menafikan peranan akal walaupun untuk memahami nas. Yang ketiga, sikap pertengahan di antara golongan yang bersikap keras dan ketat walaupun dalam perkara-perkara furuk dengan golongan yang bersikap bermudah-mudah walaupun dalam perkara-perkara usul. Yang keempat, sikap pertengahan antara golongan yang terlalu memuliakan turas walaupun realiti sudah berubah dengan golongan yang mengabaikan turas walaupun di dalamnya terdapat panduan yang berguna. Yang kelima, sikap pertengahan di antara golongan yang mengingkari peranan ilham secara mutlak dengan golongan yang menerimanya secara melampau sehingga menjadikannya sumber hukum syarak. Yang keenam, sikap pertengahan antara golongan yang berlebihan dalam mengharamkan sehingga seperti tiada pun perkara yang halal dengan golongan yang terlalu mudah menghalalkan seakan tiada pun perkara yang haram. Dan akhir sekali, sikap pertengahan di antara golongan yang mengabaikan nas dengan alasan untuk menjaga maqasid syariah dengan golongan yang mengabaikan maqasid syariah dengan alasan untuk menjaga nas. Akhir sekali adalah kesimpulan, sebajanya isu iktilaf ini tidak perlu diperdebatkan terutama dalam mendepani masa depan Islam yang lebih jauh. Islam muncul di muka bumi dengan pelbagai perbezaan antaranya warna kulit, bahasa dan pertuturan yang membuktikan kebijaksanaan yang digunakan Allah SWT. Dengan kata lain, salah satu gagasan fi iktilaf tertumpu kepada pendekatan wasatiyah dapat dipelihara dalam masyarakat Islam Nusantara. Ini adalah kerana persamaan budaya dan penguasaan mazhab Syafi'i boleh digunakan sebagai struktur asas membina kefahaman fiqh untuk masyarakat setempat. Ia tidak bermakna nilai fiqh akan dipribumisasikan, tetapi ia perlu dipertimbangkan berdasarkan status dan sejarah masyarakat Melayu Islam di Nusantara. Setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.